Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi. Okey, untuk next subtopik lah, iaitu okey, graf terarah dan graf tak terarah. Okey, apa maksud dia? Kita nak tengok dulu maksud dia sebelum kita buat latihan-latihan pun senang je, cikgu dah tengok dah tadi. Okey. So dia kata dekat sini, apakah beza? Okey, apakah beza antara graf terarah dengan graf tidak terarah? Okey, tengok dekat situ. Okey, graf terarah adalah, dia kata apa? Okey, graf terarah ialah graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. Okey, dia kata graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. So macam ni lah. Okey, bucu A. Okey, bucu A dan juga bucu B. Okey, A pergi B dan dia ada tanda anak panah dekat sini. A pergi B dan dia ada tanda anak panah. Okey, A pergi B, contoh sini A. Okey, sini B. Kita ada bucu dan dia ada anak panah. Okey, macam dalam rajah 1 macam nilah. Okey. Okey, seterusnya dia kata apa? Graf terarah biasanya digunakan untuk mewakili aliran suatu proses. Peta jalan raya, peta penerbangan, litar elektrik, rangkaian komputer, carta organisasi dan sebagainya. Okey, maksudnya yang ada kaitan lah. Okey, dia ada kaitan daripada A kepada B. Okey. Kemudian yang ni kalau tengok dalam gambar ni, okey, dia A pergi B, kemudian C pergi B, kemudian C pergi A. Macam tu lah. Okey, so itu dia adalah dia punya kaitan dia tu. Okay, yang sebelum ni kita belajar, yang kita buat latihan tu adalah graf mudah. Graf mudah dia graf tidak terarah sebab dia tak ada arah. Okay, dia tak ada arah. Dia tak ada anak panah. Okay, kita sambung. Okay, rajah 1 menunjukkan suatu graf mudah dan terarah. Okay, mengikut arah anak panah yang ditandakan, didapati bahawa, okay, dia kata apa? Bahagian tepi AB, bucu A ialah bucu awal dan bucu B adalah bucu akhir. So maksudnya daripada A dia pergi kepada B dan tak boleh B pergi A. Okey? A dulu yang pertama, kemudian B baru yang kedua. Okey? Kemudian untuk B pula, okey, untuk B, bahagian tepi BC, bucu C ialah bucu awal dan bucu B ialah bucu akhir. Okey, bahagian tepi BC, okey, BC ni, okey, BC ni, okey, dia kalau tengok dekat situ C pergi ke B. Okey, C dulu baru B. Okey. Dan okey, yang terakhir dia kata semua bucu dikaitkan dengan satu arah sahaja. Semua bucu dikaitkan dengan satu arah sahaja. Apa maksud dia ni? Okey, semua bucu dikaitkan dengan satu arah, maksudnya okey, katakanlah C, okey, C pergi B. C pergi B. Dia tak boleh patah balik B pergi C. Okey, bukan untuk kes yang ini. Okey, bukan untuk kes yang ini. Okey, kita tengok okey, zon interaktif. Okay, kita tengok sistem peredaran darah manusia dalam badan manusia juga dikategorikan sebagai graf terarah. Okay, mengapa? Okay, agak-agak kenapa? Kenapa sistem peredaran darah ni? Okay, dia jadi macam ni, graf terarah. Okay, dia mesti ada daripada satu point kepada satu point yang lain. Dia tak boleh berkecamuk. Betul tak? Dia tak boleh merata-rata pergi darah tu. Okay, daripada jantung, okay, darah dia mula dipump daripada jantung. Okey, daripada jantung dia akan pump, dia akan pergi kepada otak. Okey, selepas pergi ke otak barulah turun ke arah bahagian badan yang lain. Okey, so dia mesti ke situ. Kalau daripada jantung dia terus pergi pump ke bahagian yang lain, so dia tak jadi sistem peredaran darah dah lah. Okey? Nanti
boleh mati lah. Kira gitulah kan. Okey. So kita tengok zon interaktif yang kedua. Okey, bagi rangkaian tenaga elektrik, stesen jana kuasa, stesen transformer, pencawang serta pengguna ialah bucu dan kabel serta wayar berperanan sebagai tepi. Okey, ni dia kata untuk rangkaian tenaga elektrik lah. Okey, bucu dia adalah contoh dia macam rumah awak, sekolah, okey, pencawang, stesen jana kuasa. Itu adalah bucu-bucu dia. Okey, dan tepi dia. Kalau tepi dia adalah kabel-kabel dia lah. Okey, wayar-wayar yang ada kat rumah awak tu. Okey, katakanlah contoh dalam rumah. Okey, dalam rumah awak ada peti kita panggil apa tu? Yang main switch kan. Okey, main switch tu. So, kalau daripada main switch tu, kita akan sambung wayar pergi ke bilik-bilik, betul tak? Pergi ke plug bilik, plug TV, plug semua-semua tu lah. Okey, so wayar itu adalah dia berperanan sebagai tepi. Okey. So dia kata kat sini, adakah rangkaian tenaga elektrik merupakan graf terarah atau graf tak terarah? Bincangkan. Mari sini kita bincang. Agak-agak terarah ke tak terarah? Aliran tenaga elektrik ni. Okey, aliran tenaga elektrik dia sama juga dengan sistem peredaran darah manusia. Aliran tenaga elektrik dia tak boleh pergi sesuka hati. Dia mesti ada arah. Okey, dia mesti ada arah. Jadi dia adalah graf terarah. Okey. So kita tengok untuk rajah 2 pula. Okey, rajah 2. Okey, kita pilih warna hijau pula Okey, untuk rajah 2. Okey, rajah 2 menunjukkan graf terarah. Okey, graf terarah juga yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Okey, dia ada gelong kat sini. Okey, mengikut arah anak panah yang ditandakan, didapati bahawa, okey, cuba tengok E4. Okey, E4 ni dia tanda dengan tepi ni. Okey, E4 ni, okey sini, E4. Okey, E4. Okey, dari anak panah dia daripada P pergi kepada R. Okey, jadi P adalah bucu awal dan R adalah bucu akhir. So daripada P pergi ke R. Okey, kita tengok pula untuk E5. Okey, E5, okey, dia ada 2. So ini adalah untuk kategori berbilang tepi. Okey, berbilang tepi. So E5 dia terbalik dengan yang A tadi. So daripada R dia pergi kepada P. Okey, R ialah bucu awal dan P ialah bucu akhir. Okey, so ini untuk kes yang berbilang tepi. Yang tadi dekat atas ni, rajah 1 ni, dia bukan berbilang tepi. Dia hanya ada satu tepi. Sebab itulah dia dikaitkan dengan satu arah sahaja. Okey, kemudian yang terakhir untuk yang C ni. Okey, E2, QQ. Okey, Q ialah bucu awal dan bucu akhir. Kerana E2 merupakan sebuah gelong. Okey. Dan kalau awak tengok, untuk gelong dia tak ada arah. Dia tak ada anak panah. Sebab dia akan, kod mana pun dia akan jumpa Q balik. Okey. Kod mana pun dia akan jumpa Q balik. Sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Jadi dia tak ada anak panah. Okey. So, dekat bawah ni dia kata, graf tak terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Yang graf tak terarah ni macam yang cikgu cakap tadi lah, yang kita dah belajar sebelum ni. Tak ada tanda anak panah. Okey, itu sahaja untuk graf terarah dan graf tidak terarah. Terima kasih.